Good evening, everyone. Waalaikumsalam, sir. Apa khabar semua, sihat? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Apa nama baru 17 orang? Mana lagi? Mana yang lain? Bagi ekstra setengah jam pun dah tak keluar lagi. Mana lagi? 21 orang kelas ni. Lagi 3 orang lagi. Aduh. Anyway, so hari ni kita bincang tutorial 3. Dah siap? Ada tak tahu? Apa? Soalan mana yang kita nak bincang? Yang tak tahu? Nombor 7 dengan nombor 9. Oh, 7 lupa nak cakap. Aduh. 7 dekat graf tu sepatutnya 2.5. Itu je kan isunya kan? Itu je kan isu dia? Nombor 7? Ya. Sebab tak ada kat graf tu, sepatutnya dia bagi tahu kat situ 2.5. Lupa tadi dah betul kan dah. Okey, nombor 7 settle. Nombor 9 Okay. Nombor 9? 8 okey, 8. Apa okey? Okey. 8 okey. 9 okey, let's see nombor 9. Ni siapa yang tak ada ni? Baca nama sekejap. Petang ni tidur lah tu. Budak ni. Sekejap, ada siapa keluar kelas ni? Pradik Pradik kelas mana? Kelas ni 21 kan? Karoli 21 kan? Saya. Okay, Abdullah Fahim ada? Ada saya. Adib Johan? Ada saya. Farhan Aziz? Ada saya. Jiri? Ada saya. Jamshir ada? Lakshan? Ada? Syafiq Amdani? Dani? Okey, Dani tak ada. Afiq Aikal? Siapa baru masuk ni? Fazli ni siapa? Fazli ni saya ketua kelas. Dani Sebab saya sebab dekat luar, saya tengah kat luar ni ada isu, so saya terpaksa guna phone kawan. Ada apa? Ada isu penting, lebih kurang penting juga. Okey, siapa lagi tadi? Lupa dah. Afiq Aikal? Afiq Aikal ada tak? Tak ada. Afiq Aikal tak ada. Seorang tak ada. Okey. Siapa tahu Afiq Aikal pergi mana? Tak tahu. Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu apa-apa. Alright, so continue. Okay, kita tengok nombor 9 Syuhada, okay Syuhada. Syuhada? Ya, saya. Oh, Syuhada. Ya. Okay. Okey je. Okey. Tu kemudian lah. Apa nak masuk? Okay, untuk tutorial nombor 9. Okay, let's see. Tak boleh bersih. Okay, nombor 9. Two identical marble move along at axis in the opposite direction with velocity 11 in positive x and 7 in negative x respectively. Alright. They collide elastically and move separately. Find their velocities just after the collision. Okay, ada 2 benda penting yang kita tahu kat sini. Yang kita sepatutnya tahu kat sini. Apa benda? Initial velocity. Kita tahu initial velocity, betul. Lagi? Betul je lah. Dia bergerak ke kiri. Sebab dia negatif. Negatif mana? X-axis.
Yang mana satu? Kan sebab dia kata negative in the negative x direction respectively. So means negative 7 lah kan? Apa tak putus. Belakang tu apa? Means apa? Syafiq. Saya Dani tu. Dani tu. So jangan lupa. Ya, aku tahu. Tak, seorang tahu yang belakang tu putus-putus. Oh, putus-putus ke? Tak apalah. Okey. Sekejap. Saya nak point out benda yang penting adalah pada ayat they collide elastically and move separately. Apa yang kita dapat tahu daripada situ? Formula apa? Elastic collision. Elastic collision. Okey, elastic collision maksudnya apa? Velocity dia dua-dua lain. Dua-dua lain. Tu je tahu. Velocity. Itu je yang kita tahu. Itu tak membantu. Apa yang kita tahu, dia membantu. Ayat tu dia membantu kita. Mass dia sama? Mass dia sama. Betul, itu yang nampak depan. Ni ayat ni, they collide elastically. Apa point penting kat situ? Momentum and kinetic energy are conserved. Itu point yang penting. Bila dia elastic, kinetic energy dia conserve. Kinetic energy conserve maksudnya sebelum dan selepas collision, dia mesti sama. Tu point yang penting. Alright? Kau dapat tak point tu? Yang tak dapat jawab tu mesti tak dapat point tu lah. Okay? Alright, so saya buka kamera. Kita buat sama-sama. Okay, kalau tak nampak tolong beritahu Nampak terbalik pun tolong beritahu. Bilik saya gelap sikit, lampu terbakar. Okay, tambah nampak terbalik ke tak terbalik? Terbalik, sir. Terbalik. Alah, korang ni terbalik sikit pun tak boleh. Apa tu, saya pusing handphone saya demi sir. Apa? Sekarang? Pusing balik sini. Okey dah. Okay sir. Okay. Alright. So, langkah pertama, dia dapat soalan, lukis. Alright, so ada 2 guli. 2 identical marble. So, kalau identical marble, maksudnya M dia mesti Sama. Alright, so ni kita labelkan marble 1, ni kita label marble 2. Tak buat tak best. Alright, so bila kita dah ada macam tu, barulah kita lukis. Dia cakap bola marble 1 datang kanan, velocity dia 11. Marble 2 opposite direction, negative x. Okay, negative 7. Okay, mass dia sama lah. M1 sama dengan M2. Okay, samalah dengan M. Kita namakan M je lah. Lepas dia langgar, dia cakap dia elastik. Elastik ni basically dia akan pergi arah yang asing-asing lah. Dia tak stick together. Dia cakap kan, dia tak stick together. So pointnya adalah dia nak kita cari berapa V2, berapa V1. Okay, so ada 2 unknown yang kita perlu cari. 2 unknown, maksudnya you kena ada 2 equation. Okay, kalau ada 3 unknown, kena ada 3 equation. Right, itu konsep dia. So kita tahu dia adalah momentum punya case. Momentum always conserve lah. So equation ni kita akan buat M1 U1 plus M2 U2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. Alright, M1 sama dengan M2 samalah dengan M. So kita buanglah 1, 2 ni sebab semuanya M. Betul? Betul. Okay, so semua ada M. Semua ada M, kita boleh factorize letak dekat depan. Lepas kita factorize letak dekat depan, kita tengok belah kanan ada M, belah kiri ada M. So kita potonglah semua M. Okay, so M guna. Alright, so yang ada adalah U1 plus U2. So kita ambillah U1 plus U2 plus negative 7 jadi minus 7 lah. V1 plus V2 tak tahu. So tulislah V1 plus V2. Alright, so 11 tolak 7 dapat 4. 4 sama dengan V1 plus V2. So this is one equation. Okay, kita tak boleh solve. Kita ada 2 unknown, baru ada 1 equation. Sebab itulah pentingnya kita nak tengok ayat elastically tu. Bila elastically, maksudnya
kinetic energy dia conserve. Bila kinetic energy conserve, maksudnya dia mesti sama. Sebelum dengan selepas mesti sama. Alright, so kinetic energy. Kinetic energy initial mesti sama dengan total kinetic energy final. Okay, lepas tu masukkan nilai kinetic energy. Ada dua objek, ada dua kinetic energy lah. Kinetic energy apa equation dia? Half mv square medium. Medium mana pula? Aduh, aku cikgu dia perempuan ni tadi dua ni. Okay, Sorry. half M1 U1 squared. M1 tak payah nak M1 sangat lah M je lah sebab kita dah ada semua M semua sama je. Plus half M2 U2 pun jadi M je. U2 squared. Belah sini akan jadi half M1 V1 squared plus half M2 V2 squared. Semua ada half, semua ada M. So semua saya potong. Alright. Lepas tu, sub the value lah. U1 11. 11 squared plus negative 7 squared. Sama dengan V1 squared plus V2 squared. Takat tu okey? Okay, sir. Okay, sir. Lepas tu kira. 11 square tambah negatif 7 square apa? 170 betul? Gila power teruk kan? Betul confident je korang ni. 170 sama dengan V1 square plus V2 square. So kita ada equation yang kedua. Ada satu, ada dua unknown yang sama. So kita boleh buat simultaneous equation. Alright, ambil lah 1 masuk dalam 2. Nak kena ajar juga ke? Ke dah boleh buat sendiri? Ke nak saya buat? Boleh lah Sir, lalang saya tunjuk dah tulis. Orang lain? Tunjuklah, sir. Tunjuklah, sir. Macam tak tahu nak buat je kaya. Ngaku lah. Tak tahu. Aduh, budak-budak ni aku tumbuk juga orang. Matematik dapat apa dulu Matematik korang dapat apa? Okay. So, Mamat ni, kita jadikan dia V1 sama dengan V2 pergi sana. 4 minus V2. Alright. So, equation ni yang masuk dalam equation ni. V1 sekarang adalah 4 minus V2. So, ni equation ni kita buka. 170 sama dengan V1. V1 adalah 4 minus V2 squared. Alright, sebab V1 squared ni V1 ni squared. Okay, plus V2 squared. Okay, lepas tu apa? Kembangkan. Macam mana nak kembangkan? 2 pergi depan. Saya tak nampak. Sir, boleh saya tak ke nampak. bawahkan sikit tak? Tadi tak cakap. Nampak dah? 2 pergi depan ke? Macam mana nak kembangkan dia? Apa dia? Tak dengar. V kuasa 2 dengan 8V. Bunyi jauh-jauh je. Buka dia, jangan korang bawa 2 tu pergi depan pula. Buka bracket tu maksudnya double the bracket Okay, padam Padam. Okay, daripada sini ni jangan bawa pergi depan 2 tu. Jangan buat hal matematik teruk sangat yang macam tu. Okay, so bila ni square kita kena double lah. So start balik ke atas. 170 sama dengan 4 minus V2. Kita buat dulu step by step. Okay, 4 minus V2 maksudnya ada 2 biji bracket tambah dengan V2 square. Baru buka. 4 kali 4, 16. Tolak 4 V square, tolak 4 V square, tolak 8 V square. Tak, V2. Lepas tu plus V2 square. Plus lagi V2 square. Alright. Belah sini ada 170.
bawa pergi belah sana, tolak 170. Okay, kita akan dapat quadratic equation. So kita akan dapat 2v2 squared minus 8v2 minus 154. Betul? Lepas tu, daripada sini tekanlah kalkulator. Okay, so dia akan dapat 2 lah nilai V. 2 nilai V tu, satu akan jadi V1, lagi satu akan jadi V2 lah. Settle. Boleh tak boleh? Saya tak faham tu. Contohnya kan nak determine maafkan saya. Ya, cakap. Kalau kita faktorkan benda tu kan dia dapat 2 nilai. Dan kalau contoh ada satu nilai tu besar, satu nilai tu kecil, macam mana kita nak determine benda tu V1, V2? Kita just letak je. Tak kisah, kita tak tahu pun mana satu pergi mana. Either one. Oh, okay. Okay. Settle nombor 8. Nombor 9. Settle. Alright. Let's see next question. Lepas tu nombor apa pula? Sembilan dah. Lagi? Hello? Ui. Soalan mana lagi sangkut? Tak, dia dah kot. Tak ada dah. Orang lain. Yang tak ada dah ni maksudnya okey lah. Yang orang lain yang sangkut. Beritahu Ibat. 10 okey. 11. Dah bincang salam kan? So habislah Habis. Confirm tak ada soalan lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua okey? Okay. Okay, sir. Okey, kalau okey baguslah. Okey, kita masuk bab 4. Okey? Bab 4. Oleh sebab ni kita bincang sikit sangat, so kita tak payah rehat lah Kita terus masuk bab 4 Allahu Akbar. Ui, panasnya. Buka kipas korang marah. Macam mana? Bab 4. Di manakah bab 4? Baik. Mana chapter 4? Hilang pula dia bah. Topik 4. Okey, boleh nampak? Right, so chapter 4 adalah forces. Okay, mana tak pergi slide pertama ni hilang pula, biar dia lah. Okay, so forces, daya. So ni dia punya introduction lah. Kita ada 4 jenis daya yang fundamental lah. Okay, dalam kita punya universe. Yang pertama adalah gravitational force. Gravitational force ni adalah force yang involve attraction between massive body. Massive tu bukan orang gemuk ni massive yang massive, betul-betul massive lah. Bumi, bulan, planet, matahari, bintang, okay? Meteor, asteroid dan sebagainya. Alright, so dia adalah long range forces. Dia adalah the weakest forces in nature. Okay, walaupun kita tak nampak, dia ada. Kalau dia tak ada, kita tak akan ada sistem orbit lah. Okay, sebab ada force gravitational lah. Kita semua dalam universe yang orbit, dalam orbit masing-masing. Okay, dia tak keluar. Bulan tu maintain duduk dekat bumi je. Dia pusing bumi je. Dia tak tiba-tiba dia pergi lepak planet lain, tak. Dia sebab ada satu force yang pegang dia. Sebab dia ada gravitational force. Alright.
Force yang kedua fundamental adalah electromagnetic. Okay, elektro maksudnya elektrik lah, magnetic, magnet. Okay, basically dia adalah attractive and repulsive force between electric charge. Okay, positif negatif kan. Dia pun sama juga long range forces. Okay, yang ketiga adalah nuclear force. Nuclear force ada dua jenis, strong nuclear dan juga weak nuclear forces. Okay, strong nuclear forces adalah force yang memegang bonding neutron and proton dalam nucleus atom. Okay, kan atom kan, dalam atom tu ada proton dengan neutron kan. So yang menyebabkan mereka kekal dalam proton, dalam neutron, dalam nukleus tu adalah sebab force ni lah, nuclear, strong nuclear forces. Okay, yang kedua adalah weak nuclear forces. Okay, so dia menyebabkan unstable condition for atomic nucleus and is responsible for the radioactive decay. Okay, menyebabkan pereputan radioaktif. Alright, dia juga short range forces and 12 times weaker compare with electromagnetic forces. Okay, dia lemah lah compare dengan electromagnetic. 12 kali ganda lemah. Okay, tapi bukan force ni yang kita nak bincang. Okay, force yang kita nak bincang ni dia lebih dekat dengan kehidupan seharian kita lah. Alright, so 4.1 basic of forces and free body diagram. Alright, so kita akan bincang 5 forces. Okay, kita ada weight, tension, normal force, friction, external force, which is push or pull. Okay, force yang pertama adalah weight. Weight ataupun bahasa Melayu kita panggil berat. Okay, berat ni adalah daya. Dia tak sama dengan mass. Kita selalu terkeliru antara mass dengan weight. Mass ni semua benda yang ada, semua matter akan ada mass lah. Dia ada jisim dia sendiri. Okay, tapi weight ni dia daya. Maksudnya apa? Daya lah. Daya dia benda yang menarik you ke bawah dan dia depend pada gravity. Weight sama dengan M darab G, mass times gravity. Okay, so kalau gravity you lemah, weight you kecil lah. Kalau gravity you kuat, weight you berat. Okay, kalau dekat bumi weight you 100 kilo. Ada siapa sini 100 kilo? Tak ada. 80 ada 80. Okay, kalau dekat bumi you weight 80, kalau you pergi bulan, weight you mungkin tinggal 20 je. Alright, maksudnya dia bergantung kepada gravity. Kuat gravity, weight pun berat lah. Okay, sebab tu orang kata orang yang obesity, dia bukan salah dia bukan salah dia obes. Salahnya adalah gravity lah. Okay, sebab kalau dia pergi bulan, dia dah tak obes lah, mungkin dia dah jadi ideal. Silap-silap, tak cukup weight. Okay, so dia bukan salah obes, dia tersalah planet sebenarnya. Okay, so weight, dia punya direction always vertically downward. Okay, sebab dia gravity sentiasa to the center of the earth. Okay, so kalau center of the earth ni mesti tegak ke bawah lah. Objek tu duduk sengit ke, duduk tegak ke, duduk kat tepi ke, weight tetap vertically downwards. Okay, tengok contoh. Contoh objek dekat gambar A tu, kotak tu hanging. Alright, so weight dia ke bawah. B, kotak tu duduk atas meja. Okay, weightnya tetap ke bawah. Okay, 90 degree. Alright. C, objek tu duduk atas incline surface. Permukaan yang sengit, yang ada sudut. Tak kira lah, tapi weight dia tetap straight ke bawah. Okay? Clear pasal weight? Clear. Alright. Yang kedua adalah tension. Tension ataupun kita panggil stress. Okay? Tension, dia hanya wujud pada tali. Okay? Kalau objek tu adalah tali, adalah tensionnya. Tali tu tak semestinya tali kain. Tali besi pun tali juga. Okay? So basically dia tension ni adalah pulling force
that is directed away from the object and attempts to stretch or elongate the object. Okay? Tension sentiasa keluar daripada objek. Dia mesti directed away from the object. Okay, dia mesti keluar daripada objek. Dia tak boleh masuk. Okay, dan dia cenderung. Attempt tu cenderung lah untuk stretch ataupun elongate. Okay, dia nak tarik lah. Bahasa semudahnya dia nak tarik lah. Okay, contoh gambar A tu. Nampak gambar A, ada objek 5 kg dekat atas. Lepas tu disambungkan dengan tali, lalu dipuli, sambung dengan objek 9 kilo, hanging. Alright? So, bila kita nak lukis tension untuk objek 5 kilo, tension dia akan keluar daripada objek. Nampak tak? Tension dia ke kanan lah, ikut arah tali tu lah. Okay? Ke kanan. Sebab apa ke kanan? Bukan ke kiri. Sebab dia mesti away from the object. Kalau kita nak lukis tension untuk objek 9 kilo pula, objek dia mesti away from the object. So, dia mesti naik atas. Tension dia naik atas. Okay. Adakah tension dengan tension objek 5 kilo dengan tension objek 9 kilo tu sama? Ataupun tidak sama? Tak sama. Sama ke tak? Kenapa tak sama? Different mass. Different mass? Tak boleh, sir, boleh. tension dia sama. Sama pula. Tadi cakap tak sama. Siapa yang cakap tak sama? Jahatnya dia. Amboi. Yang cakap tak sama kenapa? Selain different mass, apa lagi? Dia dekat Y component yang 9 kg tu. Wah, menarik. Menarik jawapan you. Tetapi jawapan tu salah. Okay, jawapan dia adalah sama. Siapa jawab sama tadi tu? Jawab sikit kenapa? Dani yang comel, sir. Why? Sebab satu tali tu memang mewakili untuk semua. So kalau contoh hujung tu tension dia 5, hujung satu lagi tu mesti 5 juga. Wah, betul. Key point dia adalah tali yang sama, objek tu belah mana berat, belah mana ringan pun, tension dia tetap akan sama. Tali yang sama, tension yang sama. Satu tali, satu tension sahaja. Okay? Sebab yang duduk dekat objek 5 kilo tu ditarik oleh 9 kilo. Tali yang duduk dekat objek 9 kilo pun ditarik oleh objek 5 kilo. Okay? So tension dia tetap akan jadi sama juga. Okay? Ingat lepas ni, tali satu, tension dia sama je. Kalau ada 2 tali, baru ada 2 tension. Okay? Contoh B tu objek dia bergantung, sebelah kanan kilo, sebelah kiri 4 kilo. Still, tension dia mesti dilukis away from the object. Tapi value dia sama. Okay? Objek C ditarik ke kanan. So tension dia ke kanan. Alright? So kalau ada tali, ada tension. Yang ketiga, normal force ataupun reaction force. Apa? Slide tak gerak. Lagging ke? Oh, okey, sekejap Oh, tadi yang aku cakap ni tak nampak. Tak nampak dah? Nampak. Alright. Okay. Terusnya adalah normal force. Normal force N besar ataupun dikenali sebagai R, reaction force. Okay, benda yang sama lah. Okay, normal force adalah reaction force that exerted by the surface to an object interact with it. In its direction always perpendicular to the surface. Okay. Any object yang sentuh dengan surface akan ada normal force. Tu key point dia. Sentuh je surface akan ada normal force. Dan direction of normal force always
perpendicular, 90 degree dengan surface. Bukan dengan tanah, dengan surface. Kalau surface tu satu level dengan ground, dia akan jadi tegak lah. Kalau surface tu sengit, contoh macam gambar D tu, nampak tak? Gambar D tu, surface tu duduk dekat angle, inclined surface angle kan? Normal force akan 90 degree dengan surface tu, bukan dengan tanah. Gambar C pula, objek tu duduk sengit terus kan? Duduk tepi terus. Normal force tetap 90 degree dengan surface. Alright? Kenapa nama dia reaction force? Sebab objek tu dia ada weight. Betul? Bila kita letak any objek atas meja contohnya kan? Kita letak objek itu atas meja. So objek tu akan exert weight on the table. Betul? Tapi kenapa box tu tak jatuh ke bawah? Kenapa objek tu tak jatuh ke bawah? Sebab weight tu dilawan balik dengan reaction force. Ataupun kita panggil dia normal force lah. Sebab tu kita panggil dia react. Meja tu bertindak balas terhadap weight by the object. Okay? Kenapa nama dia normal? Sebab dia always 90 degree. Okay? Settle? Settle. Okay, syarat dia apa? Sentuh surface. Kalau tak sentuh, jangan lukis normal. Tak ada normal. Yang keempat, frictional force. Simbol dia adalah F kecil. As a force that resists the motion of one surface relative to another with which it is in contact. Terbelit lidah baca. Bahasa mudahnya adalah kalau benda tu duduk bersentuh dengan surface, dia akan cuba untuk resist the motion. Okay, kalau benda tu bergerak ke kanan, dia akan bergerak ke kiri. Okay, frictional force akan ke kiri. Okay, dia resist. Key point dia resist. Dan dia mesti parallel dengan surface. Selari dengan surface. Okay, direction dia selari dengan surface dan opposite direction of motion. Alright, frictional force ni very important. Alright, kalau lah dunia ni tak ada frictional force, susah lah kan. Macam mana kita nak berjalan, macam mana kita nak buat rumah kalau tak ada frictional force. Macam mana nak lekatkan batu-bata, macam mana nak pasang bumbung, macam mana nak naik kereta. Mungkin tak perlu naik kereta kan, slide je semua. Okay. So frictional force F kecil. Okay, so tu case 1 horizontal. Nampak tak? Frictional dia mesti selari dengan surface. Arah dia bertentangan. Kalau objek tu duduk dekat inclined surface, dia akan selari dengan surface juga. Incline juga. Alright. Alright, sir. Okay, sir. Okay, last adalah external force. Okay, daya luar. External force datang dalam bentuk sama ada push ataupun pull. Okay, you tolak benda ke, you tarik benda ke. So, biasanya simbol yang kita gunakan untuk external force adalah F besar. Alright. Ni tak ada apa nak cerita, tu je lah. So, inilah 5 forces yang kita akan cover dalam tajuk ini. Okay. Part yang kedua adalah sketch free body diagram. Free body diagram simplified kita sebut FBD. Okay. So kalau saya sebut FBD maksudnya free body diagram. Okay. Setiap soalan yang melibatkan forces, kita mesti tahu untuk lukis free body diagram. Tak boleh lukis, confirm tak boleh jawab. Okay. Sebab you kena faham dia punya situasi objek itu. Force apa yang terlibat dengan objek tu. Contoh yang mudah. Simple diagram that show the magnitude and ni nak bagi tahu definisi body diagram. Okay, example. Book on the table. Okay, ada buku atas meja. So, soalan akan minta kita lukis free body diagram of the book. Okay, so apa force yang terlibat dengan buku itu? Yang pertama adalah buku tu mesti ada weight. Wait. Okay, weight. So weight always downward.
Yang kedua, buku itu ditolak ke atas oleh meja. Namanya normal ataupun reaction force. Ada guna N, ada guna R. Okay, guna N lah, tak payah pening-pening. Alright, ada ke tak force lain? No. Tiada. Possible sebenarnya untuk ada frictional force. Okay, sebab frictional force dia ada dua jenis. Satu kinetic frictional force, lagi satu static frictional force. Dalam kes ni dia mungkin ada static frictional force, tapi dia tak nak elaborate lagi. So tak apalah, kita biar dulu. Okay, so cara untuk lukis free body diagram. Caranya adalah, yang pertama, kita buat satu point. Okay, satu point bulatkan hitam. Ataupun kita boleh lukis kotak. Okay, buat box. Yang kedua, kita lukis arah force dengan arrow. Mesti ada anak panah. You jangan garis, lepas tu tak ada anak panah. Tak boleh. Mesti ada anak panah. Ke mana? Okay. So, kita attachkan anak panah tu dengan point ataupun box yang kita lukis tadi. Okay. Contoh yang paling mudah yang ni lah. Nampak tak? Buku tu kan. So, dia lukis titik dekat tengah. Lepas tu anak panah normal ke atas. Ada anak panah ke bawah. Weight. Tu cara lukis free body diagram. Ataupun kita lukis kotak. Okay. Lukis titik dah lah. Lukis kotak paling penting. Okay. Contoh yang pertama. An object lies at rest. At rest tu tak gerak lah maksudnya. On a flat horizontal surface. So ada weight, ada normal. Sama macam buku tadi. Betul? Yang kedua. A box is pulled along a rough horizontal surface by a horizontal force F. So, F tu adalah external force lah. Box tu ditarik ke kanan. Bila ditarik ke kanan, lepas tu ayat dia kata, pull along a rough horizontal surface. Rough maksudnya kasar. Apa yang kasar? Surface tu kasar. Apa maksud surface kasar? Surface kasar maksudnya, dia ada friction. Kalau surface tu smooth, maksudnya friction tak ada. Alright? Dia boleh guna perkataan smooth ataupun frictionless. Tu maksudnya friction tak ada lah. Kalau dia guna perkataan rough surface, maksudnya ada friction. So, force apa yang ada pada box ini, kita lukislah dot yang pertama kat tengah-tengah. Lepas tu, dia mesti ada weight. Weight ke bawah. Lepas tu, dia masih ada normal ke atas. Alright? Box tu ditarik ke kanan. So, F ke kanan. Bila dia tarik ke kanan, friction mesti lawan arah. So, frictionnya ke kiri. Alright? Maksudnya objek tu mesti gerak ke kanan. Kalau gerak ke kanan, maksudnya acceleration dia pun mesti ke kanan. Okay? So, tulis sekali arah A. Tapi A tu janganlah lukis. Sambungkan dengan lukisan. Sir, Sir okay sir? Sir, tersekat sir. Lagging. Itu Sir. Sir. Aisyah asyik tersekat sir.
Sorry. Line tak open nak okey lah. Tak apa Sir. Tak apa, sir. Boleh dengar ke? Apa? Boleh sir. Okay, kita patah balik yang tadi Sampai kat mana dah? Sebelum saya hilang tiba-tiba. Okay, ni tempat tak tadi? Kat sini dah yang sekat. Okay, saya ulang balik. Okay, objek tu ditarik ke kanan. Okay, force dia ke kanan. So, apa lagi force yang ada dekat objek tu? Yang pertama, dia mesti ada weight. Lepas tu, dia mesti ada normal. Sebab dia duduk atas surface. Okay. Dia ditarik ke kanan. F tu ke kanan. Alright. Dan, boleh digerak ke kanan. Surface tu adalah rough surface. Bila ada rough, maksudnya kasar. Kasar maksudnya ada friction. Friction mesti lawan arah dengan motion. Objek ditarik ke kanan, friction mesti ke kiri lah. Okay. Lepas tu, kita kena clarify kan arah objek tu dengan tulis A. A tu adalah acceleration. Maksudnya objek tu bergerak ke kanan kan. So A-nya ke kanan. So kita tulis A tu dekat atas F tu ke kanan. Okay. Kenapa penting? Nanti kita tahu penting dia apa. Sekarang kita lukis je dulu. Alright. Boleh faham yang tu? Okay, kita tengok yang kedua. Kalau dia inclined plane. Objek tu duduk atas inclined plane. A box is pulled up. Ditarik ke atas. Along a rough. Bila rough, mesti ada friction. By force F. Okay. So, yang pertama, dia mesti ada weight. Weight mesti vertical ke bawah. Tak kisahlah objek tu sengit ke apa. Weight mesti lurus ke bawah. Okay. Yang kedua, normal. Normal mesti perpendikular dengan surface. Okay. So, dia akan jadi sudut sikit lah. Okay. Tapi dia mesti 90 darjah dengan surface. Objek tu ditarik ke atas. Kalau dia tarik ke atas, force tu mesti selari kan. So, F-nya ke atas. Selari dengan surface. Bila dia gerak, ada friction ke bawah. F-nya ke bawah, selari dengan surface juga. So macam itulah rupanya. Boleh? Sebenarnya, Ya. kalau dia jatuh ke bawah kan, F kecil tu ada lagi ke? Kalau dia jatuh ke bawah, F kecil akan ke mana? Ke mana? Ke atas lah maksudnya. Dia akan ke atas lah. Ke atas dan selari dengan surface. Syarat dia mesti rough lah. Kalau dia cakap perkataan surface tu smooth. Smooth maksudnya tak ada friction. Ataupun dia sebut frictionless. So maksudnya tak ada friction. Kalau dia sebut rough, mesti ada friction. Okay. Clear. Clear. Alright. Yang case ketiga, hanging object. Objek A. Okay, digantung ada tali kat situ. So, force apa yang ada dekat objek tu? Yang pertama mesti ada weight. Yang kedua ada tali. Tali mesti ada tension. Tension dia arah mana? Atas. Atas. Ataupun point yang penting adalah tension mesti away from the object. Okay, dia tak boleh lukis masuk ke objek. Tension mesti keluar daripada objek. So, T-nya ke atas. Objek B digantung dengan dua tali. Okay. So, yang pertama mesti ada weight. Yang kedua ada dua tali. So, akan ada dua tension. Okay. Dan tension tu mesti ikut arah tali dan away from the object. So, that's why T1 ke kanan, T2 ke atas dan sengit sikit lah. Okay, simple kan? Senang kan? Kes yang keempat, puli. Ataupun bahasa Melayu, puli apa? Takal Takal. Alright, so objek case A, M2, M1. So kena ada dua free body diagram.
Okay, kita tengok objek 2 dulu. Box 2 tu, M2 tu, free body diagram dia akan ada weight 2 lah. Weight objek 2. Weight sama dengan mg kan, M2G. Talinya ke atas lurus, so dia ada tension. Okay, objek tu gerak ke mana? Ke bawah, so dia tulis A, accelerationnya ke bawah. Untuk objek 1 pula, sama juga dia ada weight 1, M1G. Tension dia pun mesti away from the object, naik atas. Okay, direction dia ke mana? Kalau dah M2 tarik dia ke bawah, M1 mestilah naik ke atas. So A-nya ke atas. Tension dia sama tak? M1 dengan M2 ni? Sama. Sebab Tali yang sama. tali yang sama. Okay, B. Satu duduk atas surface, lagi satu hanging. Surface tu pula smooth. Maksudnya tidak ada friction. Alright, so ada dua free body diagram juga. M1, kita ada weight. M1, kita ada normal. Lepas tu tension ke kanan. Okay, dia dah bagi tahu A-nya ke kanan. Tulis je lah A ke kanan. Alright, lepas tu M2 mesti ada weight tu ke bawah, tension dia ke atas sebab away from the object. Tension dia sama tak? Sama. Magnitude tension dia sama. Walaupun yang cakap satu duduk X, satu dekat Y, betul. Tapi dia magnitude tension of the rope still sama. Okay, accelerationnya ke bawah. Objek itu gerak ke bawah. Alright, ada banyak lagi contoh-contoh soalan untuk lukis free body diagram ni. You kena mahir lukis free body diagram baru boleh jawab soalan. Sebab daripada free body diagram tu lah kita akan buat equation. Okay, kalau free body diagram you salah, equation you salah, jawapan pun confirm salah lah. Okay, dekat tu ada soalan tak? No, sir. Tak ada Kita masuk part yang seterusnya. Friction ada dua jenis. Satu static, satu kinetic. Okay. Frictional force, dia ada rumus dia sendiri. Okay, kalau sebelum ni kita ada weight. Weight sama dengan mg kan. Yang lain tu dia tak bagi sangat rumus. Friction dia ada rumus dia. Friction sama dengan mu n. Okay, so F sama dengan mu n. Mu tu yang macam huruf U tu. Micro, betul. Simbol micro. Sebutan dia mu. Okay, micro n. Tapi jangan you ganti pula darab 10 negatif 6. Bukan. Dia coefficient. Dia adalah constant. Okay, so mu tu kita panggil dia coefficient of friction. Okay, nilai dia constant. Constant maksudnya dia bergantung kepada surface. Kalau surface tu sangat kasar, mu dia akan jadi tinggi lah. Kalau surface tu kasar sikit-sikit je, mu nya rendah lah. Kalau surface tu smooth, mu nya kosong. So bila mu kosong, automatic friction pun tak ada. Alright, dia adalah coefficient of friction and a quantity without unit. Dia tak ada unit, dia value je. Okay, bahasa mudahnya mu ni adalah tahap kekasaran, how rough the surface. Okay, so kita ada dua jenis. Yang pertama adalah static frictional force, yang kedua adalah kinetic frictional force. Sir, Apa beza dia? Tanya. pasal yang kalau limiting friction tu apa? Mana Saya tengok ada kat dalam nota lain. limiting? Dia tulis ada 3 type. Limiting friction lagi satu. Alamak, mana pula buku kau ambil ni? Nanti share dengan saya. Saya pun tak confident, saya pun tak sure. Yang kita cover dua ni je dulu. Static dengan kinetic. Apa beza static dengan kinetic?
Ya, itu bahasa mudahnya. Kinetik benda yang bergerak lah. Kalau objek itu sedang bergerak, frictional force apply to the object akan jadi kinetic frictional force. Kalau objek itu tak bergerak, contohnya buku duduk atas meja, dia ada juga frictional force. Kita panggil dia static frictional force. Okay? So rumus dia hanyalah beza pada koefisien lah. Kalau static, koefisien dia static. Kalau kinetik, koefisien dia kalau bergerak, koefisien dia kinetik. Mu S ataupun mu K. Fk always lower than Fs. Kinetic frictional always less than static frictional. Daya geseran objek yang bergerak kurang berbanding dengan daya geseran objek yang statik. Maksudnya kalau benda tu tak bergerak, frictional force dia lagi besar. Kalau objek tu dah gerak, frictional force dia kecil. Boleh relate tak? Boleh fikir logik tak? Boleh. You fikir logik macam ni Kalau objek tu belum bergerak, you biasa tengok tak orang buat video pecah rekod, contohnya kan dia nak gerakkan kapal terbang, tarik dengan gigi. Kapal terbang over sangat. Tarik lori ke kan, guna gigi kan. So waktu dia nak tarik objek tu, lori contohnya, lori tu tak gerak kan. Waktu mula-mula dia nak gerakkan lori tu, part tu yang paling susah. Sebab waktu tu frictional dia tinggi. Bila dia dah start gerak, dia dah start bergerak, frictional dia dah berkurang. Okay, dia dah masuk kinetic frictional force, value dia dah kurang, dah kecil, so lagi senang untuk gerak. Nak mula-mula nak gerakkan tu susah sikit. Okay, oleh sebab frictional kinetic less than frictional static, automatic koefisien dia akan terbalik. Koefisien terbalik pula. Koefisien dia akan ikut sekali. Koefisien kinetik pun akan jadi less than koefisien statik. Okay, so bila baca soalan, selalunya yang student tu salah adalah bila baca soalan dia cakap coefficient of friction sama dengan 5, contohnya 5. So kita pun ingat frictional force tu 5, salah. Dia sebut coefficient. Coefficient tu maksudnya mu nilai friction, nilai coefficient sahaja, bukan friction lagi. Friction mesti sama dengan coefficient darab dengan normal. Okay, normal siapa? Normal objek tu lah. Kalau normal objek tu 100, koefisien dia 5 darab 100, 500. Itulah dia punya frictional force. Okay, so bila baca soalan, tengok betul-betul perkataan tu frictional force ke coefficient of frictional force. Okay, pedih tekak-tekak saya cakap ni. Alright, satu contoh. Cakap tu okay? Okay, sir. Hilang lagi seorang-seorang kan? Okay, satu example. Figure below show 3 forces F1, F2, F3 acted on a particle O. Okay, ada objek O dekat tengah, ada 3 force yang bertindak terhadap dia. F1 tarik dia ke atas, F2 menggasak dia daripada bawah. Okay, F3 tarik dia ke tepi, ke kiri, ke bawah 30 degree. Alright, soalan dia adalah calculate the magnitude and direction of the resultant force. Bila sebut resultant, maksudnya hasil tambah. Hasil tambah ke semua force yang ada on particle O. Okay, boleh faham soalan? Maksudnya dia nak kita cari apakah magnitude and direction of the resultant force. Tiga-tiga force ni hantam objek O tu, endingnya objek O ni pergi mana? Arah mana? Okay?
So, kita tak boleh tambah direct je 10 tambah 40 tambah 30. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kesemuanya dalam arah yang berlainan. Okay? Bila masuk arah yang berlainan, tengok kat situ ada sudut lah. Ada sudut. Kena resolve kepada X dan Y. Okay? So, bila melibatkan X dan Y, kita pun kena buat apa? Komponen. Buat kotak. Okay? Buat table. Okay. Sebelum kita buat table, langkah pertama, kita kena lukis balik gambar ni. Kita lukis dulu free body diagram gambar ni. Apa yang tak kena dengan free body diagram asal dia? F2. F2 tu dia masuk daripada bawah kan. Maksudnya benda objek O tu dijolok daripada bawah. Okay. Bila kita nak lukis free body diagram, force free body diagram mesti sentiasa keluar. So kita mesti redraw F2. Bila kita redraw F2, kita akan dapat bentuk F2 macam tu lah. Okay. Force sentiasa dilukis away from the object. Alright, so F2 akan jadi sudut dia 60 darjah daripada paksi X. Sebab apa? Sebab daripada bawah ni dia masuk 30. Kalau kita sambungkan ke belah sana, dia akan jadi 60 darjah dengan paksi X. Alright, F1 vertical Y, F2 akan jadi sudut 60 degree, F3 akan jadi sudut 30 degree bawah. Dekat tu okay? Alright, so saya cakap tadi kita kena buat table. Kita buat table, kita senaraikan berapa force yang ada. Kita nak cari resultant hasil tambah. Maksudnya kita kena tambah semua-semua lah. So tambah by komponen, X tambah X, Y tambah Y. Lepas dah tambah by komponen, barulah kita cari magnitude guna teorem Pythagoras. Fx, total Fx tambah dengan total Fy kuasa 2 tu, punca kuasa 2 baru dapat. Okay, so let's do this together. Okay, so F1 dia ke atas. Alright, F1 ke atas. Dia beritahu tak F1 berapa? F1 dia beritahu 10, F2 30, F3 40. So F1 10 ke atas. So dia hanya ada komponen Y. Dia tak ada komponen X. So komponen X, F1 akan jadi kosong. Fy1 akan jadi 10 Newton. Settle. F2 pula. F2 naik ke kiri 60 darjah. So Fx ke arah mana? Fx ke kiri, Fy ke atas. Ada lagi tak yang masih tertanya-tanya? Mana datang? Mana tahu kiri atas? Siapa lagi yang macam confused lagi? Kenapa dia ke kiri dan ke atas? Ada tak? Tak ada Okey, saya harap okey lah. Jangan ada lagi. So F2 kiri dan atas. So kiri akan jadi negatif lah. So F2X akan jadi negatif. Negatif apa? F2 sama dengan 30. X akan jadi cos. So negatif 30 cos 60. Tekan dapat negatif 15 Newton. F2Y ke atas positif. 30 sin 60. So akan dapat 26 Newton. Alright. F3 pula. F3 berapa tadi? 40 40 Newton. Okay. X dia akan kiri ke kanan? Kiri. Y dia? Ke bawah. Bawah. So X dia akan jadi kiri negatif 40 cos 30. Lepas tu Y dia akan jadi bawah. Bawah pun negatif juga. Negatif 40 sin 30. Okay. So kita dah ada tiga-tiga. Kita tambahlah. X tambah X, Y tambah Y. So kosong tambah negatif 15 tambah negatif 34.6 dapat negatif 49.6. Fy tambah semua dapat 16 Newton. Alright. So daripada table ni kita dah tahu direction dia arah mana.
direction dia akan duduk pada kuadran ke berapa? Kedua. Kenapa kita tahu dia kedua? Sebab X dia ni. Sebab X negatif ke kiri, Y positif ke atas. Okay, so kiri atas akan duduk dekat kuadran kedua. Okay, yang lain tu kita just buat macam biasa lah. Nak cari total F dia, kita guna magnitude dia, kita guna teorem Pythagoras. Total X squared plus total Fy squared. Kita dapat 52.1. Nak cari theta, guna tan inverse Fy over Fx, dapat negatif 18, ataupun kita lukislah 18 tu duduk dekat kuadran ke-2. Alright. Ada persoalan tentang example ini? Tak ada Kalau tak ada, you boleh cuba jawab exercise 4.1. Okay, soalan dia sama konsep macam example ni. Sebiji, tukar number, tukar arah sahaja, tukar theta. Okay, cuba jawab sama ke tak. Alright, kita stop dekat sini dulu, saya tak nak sambung lagi. Okay, walaupun saya tak nak sambung lagi, saya nak you cuba jawab soalan tutorial yang minta you lukis free body diagram. Okay, kalau you boleh lukis free body diagram tu dengan cantik dan betul, insyaAllah buat equation lepas tu senang dan betul lah. Okay, boleh saya stop sini? Boleh. Boleh, Okay, sir. so kalau ni kita stop sini, Boleh, jawab soalan tutorial, lukis free body diagram dan cuba exercise 4.1 termasuk 4.2 esok. Okay, see you later. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir.